Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, baik, pada hari ini saya akan sambung kita punya pengajian kita. Okay, sebelum ni kita dah membincangkan berkaitan dengan agama Kristian. Yang mana agama Kristian ni dia telah diasaskan oleh Jesus Christ dan kitab suci bagi penganut agama Kristian ni adalah kitab Bible, iaitu yang terdiri daripada Injil Lama dan juga Injil Baru. Okay. Jadi dalam agama Kristian ni dia berpusat kepada 4 tema yang utamalah, iaitu kemuliaan Tuhan, imej Kris, rohaniah Tuhan dan kehidupan abadi. Okey, baik. Jadi nilai moral yang ada dekat dalam agama Kristian ni, kalau siapa yang masih ingat lagi, mereka ada 10 rukun ataupun dikenali sebagai 10 commandment. Jadi itu adalah antara yang berkaitan dengan agama Kristian lah. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan sambung melihat kepada agama-agama yang terdapat di tamadun Cina. Okay. Jadi untuk dalam agama yang terdapat di tamadun Cina ni, kita akan membincangkan berkaitan dengan agama Taoism ataupun agama Tao, dan satu lagi adalah agama Confucianism ataupun Confucius. Jadi sebenarnya kedua-dua agama ni, Confucius dan juga Taoism ni, dia bukanlah kepada agama lah, tapi dia lebih berkaitan dengan lebih tertumpu kepada pengajaran falsafah untuk nak mempertingkatkan moral dan juga menjaga etika manusia. Okey, baik. Jadi Taoism ni dia adalah satu ajaran yang mana ajaran tersebut dia berasal daripada perkataan Tao. Yang mana kalau yang bermaksud Tao ni dia adalah jalan ataupun cara. Jadi Taoism ni dia boleh diterjemahkan kepada satu aliran yang mana dia menunjukkan jalan kepada manusia. Okey, baik. Okay, jadi Taoism ni dia telah diasaskan oleh Laozi dan juga Zhuzi. Okay, Laozi ni dia adalah yang mengasas lah, dan Zhuzi ni adalah pengikut kepada Laozi. Okay, jadi Laozi ni dia hidup pada zaman negeri-negeri yang berperang lah. Okay, jadi dia hidup pada zaman negeri-negeri berperang ni. Okay, yang mana pada ketika itu berlakunya peperangan antara negeri-negeri yang terdapat di tanah besar Cina lah. Okay. Dan pada waktu itu memang banyaklah yang peperangan berlaku. Okay, baik. Di saat berlaku kucak-kacik ini, Laozi pun hidup. Dan Laozi ni, dia kalau kita lihat Laozi ni, dia sebenarnya pernah menjadi sebagai seorang penjaga kitab bagi negara dinasti Dongzhuo. Dia salah satu dinasti yang terdapat di negara Cina itulah. Okay. Jadi Laozi ni dia sebenarnya adalah dia dikatakan sebenarnya Laozi ni pada usia dia pernah jumpa dengan Confucius lah. Okay. Dalam perjumpaan tersebut Confucius ni dia ada menanyakan Laozi tentang upacara dan amalan yang patut diamalkan. Okay. Dan Laozi menjawab, okay, apa yang Laozi jawab adalah apa yang ditanya merupakan tubuh manusia yang akan menjadi debu pada suatu hari nanti. Yang tertinggal adalah kata-katanya. Okay. Jadi Laozi kata seseorang akan berjaya jika masa kejayaannya tiba. Jika tidak, dia akan gagal juga. Okay. Jadi itu antara kata-kata Laozi lah. Okey. Jadi Laozi ni, okey. Jadi selain daripada Laozi, dia pernah dilantik sebagai seorang penjaga kitab bagi negara di dinasti Dongzhuo ni. Okay. Jadi Laozi ni juga
selepas kepada kejatuhan Don Zhuo ni, Laozi kemudiannya pun meletak jawatan. Selepas dia meletak jawatan, Laozi pun menunggang dia punya kerbau, meninggalkan bandar dan dia kemudiannya pergi ke kawasan luar bandar lah dan menetap di sana. Baik, semasa beliau ni tiba ke Kastam Hanggu, dia ada satu tempat lah dekat kawasan Kastam ni. Jadi seorang pegawai Kastam ni dia meminta kepada Laozi untuk meninggalkan ataupun memberikan dia sepatah dua kata. Maksudnya sepatah dua nasihat lah. Dan Laozi pun bersetuju. Apa yang Laozi buat lepas tu? Lepas dia bersetuju dengan apa yang diminta oleh pegawai Kastam tersebut, dia pun menulis satu buku yang dikenali sebagai Dao Di Jing, yang mana Dao Di Jing ni dia mengandungi 5,000 patah perkataan. Dia mengandungi 5,000 patah perkataan. Kemudian Laozi pun pergi ke tempat sunyi yang mana tidak ada siapa pun yang tahu. Jadi itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan Taoism lah. Jadi kalau kita nak tengok kan, kalau Taoism ni, kalau kita perasan, kalau ada macam cerita Cina yang dia menggunakan lambang yin dengan yang tu, yang hitam putih tu kan, itu adalah antara simbol Taoism lah. Baik, jadi Taoism ni dia sebenarnya yang tadi saya cakap, Taoism ni maksudnya adalah jalan, Tao. Jadi sebenarnya dia terdapat ada dua pemahaman yang berbeza berkaitan dengan Taoism. Iaitu yang pertama, yang dimaksudkan dengan jalan ni, ia adalah sebagai cara hidup yang berharmoni dengan alam semesta. Jadi maksudnya kita kena untuk nak berharmoni dengan alam semesta ni, maksudnya kita kena menyayangi alam sekitar, kena menyayangi kepada tumbuh-tumbuhan yang ada, menyayangi binatang. Dan ada lagi satu pemahaman, dia kata Taoism ni dia adalah satu agama yang berasaskan kepada ritual dan kerohanian. Itu berkaitan dengan Taoism. Baik, jadi dekat dalam ajaran Laozi ni, dia ada diterangkan ada beberapa ajaran dia lah. Yang pertama dia kata Dao melahirkan satu. Jadi dia kata Dao melahirkan satu ni maksudnya Dao adalah semula jadi, akan menghasilkan satu yang harmoni. Kemudian dia kata satu melahirkan dua. Jadi dia kata bila satu keadaan yang harmoni ni, dia membawa kepada wujudnya yin dan yang. Sebab itulah kalau kita tengok kalau Taoism ni, dia ada simbol dia, iaitu mereka menggunakan simbol yin dengan yang lah. Seterusnya dua melahirkan tiga. Baik. Jadi daripada interaksi ataupun daripada yin dengan yang ni berinteraksi, jadi dia telah melahirkan tiga perkara, iaitu yang pertama adalah sugar. Sugar ni dalam bahasa Cina adalah tian. Yang kedua bumi. Bumi ni di, dan manusia. Manusia ni ren. Jadi maksudnya menurut Laozi ni, apabila berlakunya interaksi antara yin dengan yang ni, maka wujudlah tiga perkara, iaitu syurga, bumi dan juga manusia. Baik. Dan yang terakhir sekali, menurut dalam ajaran Laozi ni, tiga melahirkan segala makhluk. Jadi maksudnya yang tiga tadi tu, syurga, bumi dengan manusia ni, dia melahirkan segala benda dan makhluk yang ada di dalam alam semesta ini. Baik, itu berkaitan dengan Taoism lah. Jadi sebenarnya kan dalam Taoism ni kadang-kadang dia ada timbul beberapa mungkin salah faham lah ataupun kekeliruan. Jadi ada yang menganggap sebenarnya Taoism ni dia lebih menekankan kepada unsur-unsur yang primitif. Primitif ni maksudnya macam mana? Untuk mereka nak mencapai kehidupan yang abadi.
Kenapa? Sebab apa? Dikatakan dekat dalam Taoism ni dia ada unsur-unsur primitif yang mana dia merupakan tenaga di dalam jiwa manusia yang hanya boleh dibangkitkan melalui amalan yoga dan tafakur. Itu inilah antara salah faham ni lah. Okay. Jadi sebab apa mereka mengata sebab tu? Sebab biasanya kalau kita lihat penganut Taoism ni, mereka akan bertapa di gua-gua ataupun di Gunung Ganang untuk nak menghapuskan dosa. Itu yang pertama lah. Ni. Okay, yang kedua, ada yang mungkin ada salah faham yang mana apa yang berlaku Taoism ni, ada orang kata Taoism ni dia menekankan kepada anti kebendaan dan mengajak penganut-penganutnya meninggalkan hal-hal duniawi supaya memperolehi tempat yang baik di hari akhirat. Itu antara salah faham lah yang berlaku. Okay. Dan antara yang lain, okay, terdapat juga orang yang mengamalkan agama ini tetapi dia tidak mengakui dia tu sebagai Taoism. Mungkin dia tu kurang mengetahuilah benda tu. Itu antara salah faham lah berkaitan dengan Taoism ni. Okay, baik. Itu berkaitan dengan Taoism. Okay, jadi ingat Taoism ni dia yang mengasaskan dia adalah Lao Tzu. Okay. Jadi Lao Tzu ni antara ajaran Lao Tzu ni, okay, yang pertama, Dao melahirkan satu. Maksudnya Dao ni adalah benda yang semula jadi, yang mana dia akan melahirkan satu yang harmoni. Okay. Kemudian Lao Tzu kata satu melahirkan dua. Okay. Jadi keadaan yang harmoni tadi tu, dia akan membawa ataupun boleh mewujudkan yin dengan yang. Okay. Dan seterusnya, dua tadi tu, yin dengan yang tadi, dia boleh mewujudkan ataupun melahirkan tiga. Okay, tiga tu apa? Tiga tu yang pertama syurga, kedua bumi, ketiga adalah manusia. Okay. Dan yang terakhir sekali, tiga boleh melahirkan segala makhluk. Okay, jadi ada tiga yang perkara tadi, ada syurga, ada bumi dan ada manusia. Dia boleh melahirkan segala benda dan makhluk dalam alam semesta. Ini adalah ajaran Lao Tzu. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok ajaran Confucianism ataupun ajaran Confucius. Okey. Jadi sebenarnya Confucius ni dia telah diasaskan oleh seorang yang bernama Confucius. Jadi Confucius ni dia lahir dekat di satu negeri, nama negeri tu negeri Zhao. Okey. Jadi sebenarnya Confucius ni dia hidup lebih kurang sezaman dengan Lao Tzu tadi. Lao Tzu yang asaskan ajaran Taoism. Okey. Jadi ayah kepada Confucius ni asalnya dia adalah seorang komander negeri Lu dan ayahnya telah meninggal dunia sewaktu Confucius ni umur dia 3 tahun. Okay. Jadi walaupun sebenarnya Confucius ni dia asal daripada keluarga bangsawan, tapi mereka ni taklah kaya. Disebabkan ayah dia ni meninggal lah waktu dia kecil lagi. Okay. Dan Confucius ni dia pernah melakukan pelbagai kerja lah, contohnya macam mengembala binatang, menjadi kerani dan juga penyimpan kira-kira untuk nak menyara hidup Confucius lah, keluarga mereka. Okay. Baik, jadi seterusnya Confucius ni dia pergi mengembara lah. Jadi dia pun pergi mengembara dan dia mengajarkan murid-murid dia. Okay. Dia pun disebabkan pada waktu itu dia hidup di zaman waktu di negeri-negeri berperang. Okay. Jadi pada waktu negeri-negeri berperang ni banyaklah maksudnya orang berperang antara satu sama lain. Okay. Dan sebenarnya Confucius ni dia telah mengkritiklah pada zaman yang kacau bilau ni dan dianggap sebenarnya apa yang berlaku tu adalah satu benda yang kurang bermoral. Okay. Jadi disebabkan keadaan yang berlaku pada waktu itu kacau bilau, berlaku peperangan, ada yang kena bunuh, ada yang hilang tempat tinggal. Jadi Confucius ni pun berfikir macam mana cara untuk nak menyelesaikan masalah itu
dengan mendidik orang ramai untuk mengikut kepada prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran yang terdahulu. Jadi Confucius ni pun prinsip-prinsip yang telah Confucius perkenalkan ni, itu adalah ajaran dia lah. Dan dia adalah ambil sikit daripada orang-orang yang terdahulu, maksudnya pendeta-pendeta yang sebelum ni. Jadi kalau kita tengok dalam ajaran Confucius ni, dia lebih menekankan kepada etika lah. Sama juga macam Taoism. Okay. Dia kalau kita lihat, dia lebih berkaitan dengan etika. Dia tidak ada menerangkan berkaitan dengan konsep ketuhanan. Okay. Baik, apa yang Confucius ajar? Okay. Jadi sebenarnya dalam manusia ni dia ada 5 hubungan antara sesama manusia lah. Okay. Okay. Baik. Jadi apa 5 hubungan tersebut? Iaitu hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara adik-beradik, hubungan antara suami dan isteri, dan juga hubungan antara orang yang golongan tua dan juga golongan muda, dan hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Itu yang telah diajar oleh Confucius lah, ada 5 hubungan. Okay, yang pertama, ayah dengan anak. Ingat ayah dengan anak. Yang kedua, hubungan antara adik-beradik. Okay, maksudnya antara adik-beradik lah. Yang ketiga, hubungan antara suami dengan isteri. Yang keempat, hubungan antara orang tua dengan orang muda. Dan yang kelima adalah hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Okay. Apa yang yang dimaksudkan dengan hubungan 5 hubungan ni? Okay, baik. Kita akan tengok satu-satu. Okay, yang pertama, hubungan antara ayah dengan anak. Okay, pada pandangan Confucius, untuk nak menjadikan satu masyarakat yang harmoni dalam hubungan antara ayah dengan anak ni, okay, pada pandangan Confucius, dia kata bahawa ayah ni dia patut memberi kasih sayang kepada anak, manakala anak ni pula dia perlu berlaku sopan lah dan mematuhi arahan daripada ayah dia. Jadi maksudnya ayah memberi kasih sayang, manakala anak perlu berlaku sopan. Jadi dengan adanya kedua-dua hubungan ni, maka hubungan tersebut dapat menjadi satu hubungan yang baik lah. Maksudnya itu adalah antara prinsip moral yang pertama lah. Okay, yang kedua, hubungan antara abang dan adik-beradik. Jadi pada pandangan Confucius, dalam hubungan antara abang dan adik-beradik ni, jadi dekat dalam hubungan ini, abang dia perlu bersikap ramah kepada adik dia. Maksudnya abang ni perlu sentiasa bertegur kepada adik dia, dan manakala adik pula dia perlu hormat dan bersikap sederhana kepada abang. Jadi maksudnya bila kedua-dua pihak melakukan ataupun melaksanakan benda ni, jadi pada pandangan Confucius, benda tu dia dapat melahirkan satu hubungan yang baik lah, ataupun prinsip moral yang baik. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga pula, hubungan antara suami dan isteri. Okay. Jadi pada pandangan Confucius, dia kata seorang suami dia perlu bersikap jujur dan benar terhadap isteri dia. Maksudnya suami ni dia perlu sentiasa jujur dan benar terhadap isteri dia dengan mematuhi kod peraturan dalam masyarakat. Jadi maksudnya berbuat baik kepada isteri, membantu isteri, macam itulah. Manakala sebagai timbal balas, isteri pula dia perlu untuk mematuhi arahan kepada suami dia. Jadi bila suami dan isteri mengikut apa yang disarankan ini, maka satu hubungan antara suami isteri itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, okay. Dan yang keempat, hubungan antara golongan tua dan juga golongan muda. Okay. Apa yang dimaksudkan ataupun menurut pada pandangan Confucius ni, hubungan antara golongan tua dan muda ni, okay, orang tua ataupun golongan muda, golongan tua ni dia patut berperi kemanusiaan dan bertimbang rasa kepada orang muda. Okay. Orang tua dia patut berperi kemanusiaan dan bertimbang rasa kepada golongan muda. Okay. Maksudnya kita kena ada rasa empati, maksudnya kena bertimbang rasa lah. Okay, manakala golongan muda pula dia perlu ataupun patut menghormati dan meletakkan kepentingan golongan tua
sebagai keutamaan dan memikirkan keinginan dan pengalaman golongan tua. Ini maksudnya orang tua perlu berperi kemanusiaan dan bertimbang rasa kepada orang muda. Manakala orang muda pula dia perlu hormat dan dia perlu letakkan kepentingan golongan tua lah. Sebab apa? Sebab orang tua ni dia dah ada pengalaman dia. Okay. Itu yang keempat lah. Okay. Manakala yang terakhir, hubungan antara pemimpin dan juga masyarakat. Okay. Apa yang dimaksudkan oleh Confucius hubungan antara pemimpin dan masyarakat ni? Okay. Pemimpin dia perlu memikirkan kebajikan rakyat dan bertimbang rasa dan sayang kepada rakyat. Manakala rakyat pula dia patut setia kepada pemimpin. Okay. Jadi maksudnya bila pemimpin ni dia fikir berkaitan dengan kebajikan rakyat dan dalam masa yang sama rakyat pula dia setia kepada pemimpin. Jadi maksudnya keadaan masyarakat tersebut akan harmoni lah. Sebab apa? Sebenarnya ada 5 hubungan yang telah disarankan ataupun diperkenalkan oleh Confucius ni. Sebab pada waktu Confucius hidup tu kita kena tengoklah latar belakang Confucius tadi. Macam saya cakap, Confucius ni hidup pada zaman waktu negeri-negeri berperang. Okay. Jadi pada waktu negeri-negeri berperang ni dia adalah satu waktu yang mana genting lah. Pada ketika itu ada satu dinasti yang dikenali sebagai dinasti Zhao. Okay, jadi dinasti Zhao ni dia dah mengalami satu fasa kepada kejatuhan lah. Dan banyak negeri yang nak merdeka lah ataupun nak memisahkan diri daripada kekuasaan dinasti Zhao ni. Maka wujudlah berpuluh-puluh negeri. Okay. Daripada berpuluh-puluh negeri tu, maka mereka berperang antara satu sama lain sampailah wujud kalau tak silap saya 7 ataupun 8 negeri-negeri yang besar lah. Okay. Dan daripada 7-8 tu sampailah wujudlah satu saja negeri yang terakhir, iaitu negeri Qin lah ataupun dinasti Qin. Okay. Jadi sebenarnya apa yang telah disarankan oleh Confucius ni, sebab dia mahu mewujudkan satu masyarakat yang harmoni lah, sebab dia hidup pada zaman yang berlakunya peperangan. Okay. Baik. Okay. Jadi ni pengajaran daripada Confucius ni. Okay. Jadi bila kita tahu berkaitan dengan hubungan tadi tu, yang 5 hubungan tadi, hubungan ayah dengan anak, hubungan adik-beradik, hubungan antara suami isteri, hubungan antara golongan tua dengan golongan muda, hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Jadi bila setiap pihak dia tahu untuk setiap dia punya peranan tu, maka satu keadaan yang stabil dan aman dapat diwujudkan. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, sebab tu kalau kita lihat pada hari ni daripada ajaran Confucius ni, kita lihat sebenarnya dalam masyarakat Cina pun dia ada pengaruh dia lah. Yang mana dalam masyarakat Cina mereka amat mementingkan kepada hubungan kekeluargaan. Okay. Sebab tu kalau kita tengok contoh, kalau dalam, saya ambil satu benda lah yang saya tahu. Okay, kalau macam dalam masyarakat Cina, mereka kalau nak makan, okay, jadi dia akan tunggu dulu semua ahli keluarga mereka sampai ataupun ada dekat meja makan. Dan dia akan mendahulukan kepada orang tua lah, macam tu. Okay, baik. Jadi selain daripada 5 hubungan yang Confucius ajar tadi, okay, Confucius juga ada mengajarkan berkaitan dengan 8 nilai moral dalam kehidupan yang perlu manusia buat lah. Okay. Antara 8 nilai moral ni, inilah boleh tengok Zong ni maksudnya setia. Ziao ni maksudnya hormat kepada ibu bapa. Okay, maksudnya kita perlu bersikap menghormati kepada ibu bapa kita. Okay, Ren ni maksudnya baik hati. Okay, maksudnya kita kena ada nilai baik hatilah dalam diri kita. Maksudnya kalau kita tengok orang yang susah, kita kena tolong macam tu. Okay, lepas tu kita kena ada I ni maksudnya kasih sayang. Okay, kasih sayang ni bukan hanya terhad kepada kasih sayang antara manusia juga. Okay, sebenarnya kasih sayang ni dia luas. Okay, contohnya macam
kita mengasihi kepada binatang, kita mengasihi kepada tumbuh-tumbuhan. Okay, itu juga antara kasih sayang. Okay. Dan seterusnya adalah zin. Zin ni adalah percaya dan dipercayai. Yang seterusnya yi. Yi ni adalah kemoralan. Dan yang seterusnya he ni keamanan. Dan yang seterusnya ada ping. Ping ni keadilan. Okay, baik. Jadi itu adalah antara 8 nilai moral yang telah diajar oleh Confucius. Okay, baik. Itu antara dua agama ataupun ajaran yang terdapat di di dalam tamadun Cina. Okay. Baik, ingat kalau ajaran Taoism dia diasaskan oleh Lao Tzu. Jadi kalau kita nak ingat, kalau Taoism ni ingat yin dengan yang. Mudah je. Kalau kita ingat yin dengan yang tu, kita boleh tahulah yang tadi tu. Dan seterusnya Confucius. Confucius ni ingat dia telah diasaskan oleh Kongzi. Ataupun Confucius nama dia. Okey. Baik. Okey, kita pergi kepada yang terakhir lah. Okey. Selain daripada ajaran yang kita belajar daripada ajaran Islam, ajaran yang terdapat di tamadun India seperti Buddha, Sikh, Hindu, kita juga dah lihat ajaran Kristian, kita juga dah lihat ajaran yang ada di tanah besar Cina iaitu Taoism dan juga Confucius. Okay. Yang terakhir sekali kita ada kepercayaan kepada animisme. Jadi kepercayaan kepada animisme ni ataupun animisma ni, okay. Jadi dia ada satu kepercayaan kepada satu makhluk halus ataupun roh oleh masyarakat orang asli lah. Yang mana yang disifatkan aborigin. Aborigin ni maksudnya orang asal lah. Ataupun aborigin ni juga dikaitkan dengan ahli-ahli masyarakat yang mundur, tidak membangun dan primitif. Okay. Jadi dalam kepercayaan animisme ni, okay, mereka ni percaya bahawa dalam alam sekitar ni dia mempunyai pelbagai kuasa lah. Contohnya kalau dekat gunung, dia ada penjaga dia. Kalau dekat bukit ada penjaga dia. Dekat busut ada penjaga dia. Dekat sungai ada penjaga dia. Dekat laut ada penjaga dia. Dekat pokok ada penjaga dia. Jadi itu adalah kepercayaan pada animisme. Okay. Baik. Jadi saya rasa untuk kita punya dalam bab 4 ni, okay, setakat tu saja. Okay. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti boleh kemukakan lah. Boleh tanya dekat dalam WhatsApp ke ataupun dalam grup WhatsApp ataupun di Google Classroom lah. Okay. Baik. Jadi nanti saya akan bagi latihan berkaitan dengan agama Taoism dan juga Confucius. Okay. Jadi kalau tidak ada apa-apa, kita boleh bersurai sekarang. Okay. Jadi terima kasih semua.